Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Musa, Datin Malihan, barisan pentadbir dan juga rakan-rakan guru sekalian. Pertama sekali saya nak tanya, nampak tak saya punya slide? Nampak. Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan menjelaskan sedikit lah tentang tajuk yang saya buat ni, nama dia asas mengurus dan melaksanakan PPT online melalui Socrative. Jadi ni tajuk je lah, pasal kita nak buat, kita nak claim PLC kan dekat Pria. Jadi dalam waktu yang singkat ni, insya-Allah saya akan terangkan bagaimana kita nak melaksanakan PPT online kita yang dijadualkan dan tadi diberitahu oleh Datin, insya-Allah dijangka pada 27 Julai, iaitu minggu selepas raya. Jadi untuk pengetahuan cikgu, kita akan melaksanakan PPT ini secara online 100%. Jadi saya telah pun mencadangkan agar kita melaksanakan kita punya PPT tahun ni melalui satu aplikasi yang dinamakan sebagai Socrative. Mungkin cikgu-cikgu semua dah pernah dengar dengan Socrative ni. Socrative ni sudah pun popular dan saya tengok dekat YouTube banyak dah YouTuber yang di kalangan cikgu yang telah pun menerangkan kaedah penggunaan Socrative dalam PDPR. Okey. Jadi Socrative ni dia ejaan dia SOCRATIVE ya. Socrative. Jadi ini adalah satu solusi yang saya rasa paling terbaik paling mudah, paling terbaik dan paling menyerupai kalau kita nak buat peperiksaan sama macam kita buat seolah-olah dalam peperiksaan di dalam kelas di waktu sekolah seperti biasa. Okey. Jadi saya terangkan sedikit bagaimana kita nak mendapatkan Socrative ni. Okay. Socrative ni dia datang dalam semua bentuk, iaitu kita boleh download untuk bagi siapa yang menggunakan handphone. Cikgu pun boleh guna handphone, murid pun boleh guna handphone, boleh download di App Store ataupun Google Play ataupun dalam Chrome Store. Siapa yang ada akaun Chrome Store boleh download situ. Ataupun kalau kita tak nak menggunakan aplikasi, kita menggunakan tab ataupun kita menggunakan tab ataupun laptop ataupun komputer, kita boleh menjalankan Socrative di dalam bentuk versi web, versi web. Jadi link dia ialah www.socrative.com. Okey. Okay, nanti kita pergi ke cara nak menggunakannya. Saya nak akan terangkan sedikit dulu lah. Jadi Socrative ni student pun guna Socrative yang sama, guru pun menggunakan Socrative yang sama. Okey. Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, saya rasa ramai cikgu-cikgu tengah berfikir bagaimanakah bentuk peperiksaan yang kita nak jalankan dalam PPT kita yang akan datang ni lah. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu bahawa bentuk peperiksaan yang kita jalankan ialah apa yang dalam Socrative tu tawarkan. Okey. Apa yang ada dalam Socrative, quizzes yang ada dalam Socrative 100% ujian dalam bentuk objektif. Formative assessment nama dia. Yang ni saya ambil daripada slide dalam Socrative sendirilah. Jadi pertama, dia ada soalan berbentuk betul atau salah.
soalannya betul atau salah. Yang kedua, short response questions. Maknanya jawapan pendek. Okay? Dia subjektif tapi jawapannya cuma jawapan pendek saja. Okay? Yang ketiga, objektif lah. Multiple choice question. A, B, C, D. Kalau kita nak buat jawapan sampai F pun boleh. Okay. Seterusnya, saya nak cerita sikit kenapa saya memilih Socrative ni. Dan saya rasa ini adalah terbaik lah. Yang pertama, dia real time dan on time. Okay. So, dalam Socrative ni, kalau kita melaksanakan dia untuk peperiksaan besar macam PPT, dia seolah-olah kita sedang melalui, murid sedang melalui peperiksaan tu biasa. Cumanya, dia di rumah, bukan di kelas. Okay. Kenapa dia real time? Pertama, murid menjalani peperiksaan serentak dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Okay. Maknanya cikgu yang mengawasi peperiksaan, okay, cikgu yang mengawasi peperiksaan, kalau di kelas dia akan tetapkan pukul 7.30 pagi adalah kertas matematik 1. Betul kan? Okay. So matematik, cikgu yang mengawasi tu dia ada satu set soalan yang diterima oleh penggubal. Kemudian pada pukul 7.30 pagi, guru pengawas akan mengedarkan soalan kepada murid-murid. Okey. So sama juga dalam Socrative, pada 7.30 pagi, cikgu mula mengedarkan yang dinamakan sebagai home, ya, ataupun password lah, macam mana budak tu nak masuk ke channel mana dia nak masuk. So sama dalam bentuk dalam kelas dia dapat kertas, dalam ni dia dapat password untuk dia masuk ke dalam peperiksaan. Yang kedua, dapat memastikan murid jujur dalam menjawab soalan ujian. So bila kita buat dalam bentuk yang inklusif macam ni, inklusif, jadi dia nampak sangat proper lah. Budak pun tak mungkin lah dia boleh tanya kawan dia lain macam nak buat jawapan, kan? Jadi dia pun sama-sama dalam satu tempoh masa menjawab soalan. So kawan dia pun mungkin tengah sibuk dengan jawapan dia sendiri. So tak ada berlaku ketidakjujuran atau tiru meniru dalam peperiksaan. Yang ketiganya, atau mungkin boleh dia bantuan daripada ibu bapa, tapi itu adalah risiko yang tak boleh dielakkan lah. Tapi dari segi pengurusan risikonya adalah lebih rendah daripada kaedah-kaedah lain. So yang ketiga ialah boleh setting murid jawab sekali saja. So kalau kita bagi macam aplikasi yang lain, contoh kita menggunakan live worksheet ataupun kita menggunakan quizzes ataupun lain-lain aplikasi untuk pelantar pendidikan yang disediakan, kebanyakannya terserah pada murid dia nak buat tu bila. Okey. Kemudian dia nak buat banyak orang boleh. Sebab apa? Sebab kita tak nampak budak tu tengah jawab untuk berapa nama. Okey. Tapi kalau melalui Socrative ni, murid hanya mendaftarkan nama dia sekali saja. Sekali saja. So bila dia nak buat yang kedua memang tak boleh sebab kita dah set nama dia untuk sekali periksa saja. Okey. Yang keduanya, guru mudah mengaplikasi. Okey. Apa kemudahan yang cikgu-cikgu dapat? Pertama, cikgu tak perlu menyediakan skema. Kalau kita buat soalan dalam bentuk biasa kita buat dalam kertas, kan, kita perlu menyediakan skema, kan. Yang kedua,
Tidak perlu suntingan seperti font dan aneka bentuk. Dan kalau kita nak buat soalan pun, kita nak setting font dia kena sama, kalau tak kan KP tak nak sign pula. So yang ketiga, tidak perlu marking paper. Ni yang paling best. Kan? Pasal kita dah settingkan jawapan kat situ. Jadi automatik sistem dalam Socrative secara real time akan bagi markah kepada murid. Okay? Kalau murid tu dah tekan finish lebih awal, sendiri dia tekan finish lebih awal, time tu dah kita dapat markah dari dia. Dia tak tahu yang kita dah dapat markah, sebaik saja dia dah tekan finish. Kemudian yang keempat, skrip jawapan murid boleh dicetak. Ini yang paling best. Semua jawapan murid yang dia jawab tu, soalan dan jawapan dia, semua kita ada simpanan dan kita boleh, orang kata apa, boleh print lah. Boleh print. Ni kan bagus lah untuk kalau cikgu nak guna untuk ujian topikal ke, ini yang paling mudah sekali. So boleh simpan dalam file lah. So yang ketiga, okey, dari segi murid lah, murid mudah mengaplikasi. Okey. Bagaimana yang dikatakan murid itu mudah mengaplikasi? Murid itu tak perlu login ID. Dia tak ada ID tersendiri. Macam Google Classroom, dia ada ID yang kadang dia sendiri walaupun dah 50 kali buka, 50 kali type, boleh lupa juga. Kan? Kemudian kalau tulis dekat kertas hilang, 10 kali hilang. Inilah yang dihadapi lah. Tapi untuk Socrative ni, dia cuma tulis nama dia. Kan? Kita pastikan dia tulis nama, contoh Muhammad Nur Iman, kan? Muhammad Nur Iman bin Haslam. Mana tahu mana Aslam. So, dia telah nama saja. Kemudian dia akan masuk kepada home ataupun channel yang cikgu tu buka. Terus dia akan jawab periksa secara automatik. Yang ketiga, ini yang saya sebut tadi lah. Boleh guna handphone, Android, iOS ataupun boleh buka lagi website sama kalau kita gunakan PC dan laptop. Seterusnya, kelebihan dia pada data dan analisa. Okey. Untuk data dan analisa, semuanya disediakan secara automatik. Inilah yang paling best sekali saya suka dengan Socrative ni. Kalau kita nak buat analisa murid, dia lemah tak mana, kat sinilah yang Socrative lah yang paling sesuai sekali kalau kita nak buat. Pertama, dia boleh automatic skrip jawapan, semua murid siap di marking. Okey. Dan boleh di print. Okey. Bila murid dah siap je, kita pun tekan finish, cikgu yang guru pengawas tekan finish. Bila guru pengawas tu tekan dia finish, automatik dia akan bagi kita semua markah murid. Termasuklah jawapan apa yang murid salah dalam satu frame yang besar. Okey. Kalau kita tak nak guna dalam bentuk Excel, so kalau kita tak nak guna yang mana tu, kita boleh kita boleh delete, kita ambil markah saja yang penting. So tak payah nak tulis markah budak apa semua, tak payah. So yang kedua, automatik senarai markah murid. Ini skrip jawapan. Ini skrip jawapan Yang pertama tadi skrip jawapan. Maknanya murid tu jawab tadi, semua jawapan-jawapan dia tu kita boleh print. Yang kedua ni adalah senarai markah murid. Yang ketiga ialah kita boleh print analisa penuh berdasarkan jawapan. Okey, nanti kita tengok macam mana kita punya analisa yang disediakan tu. Okey. Ini akan datanglah. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan pada cikgu apa nama, cara kita nak melaksanakan Socrative. Okey. Semua pakai handphone ke pakai laptop Laptop. Kalau pakai laptop baguslah. Siapa yang pakai handphone boleh buka laptop sekarang? Tunggu Ustaz nak, kami baru nak ambil laptop. Okey.
Ustaz boleh rakam tak? Takut-takut terlepas. Rakam tak? Saya dengar rakam. Takut terlepas. Memang saya rakam. Diorang nak pergi vaksin sambil dengar dalam phone. Ya Ustaz rakamlah presentation Ustaz ni sebab ramai yang hari ni nak pergi vaksin kan. Dah rakam pun. Memang tengah rakam ni. Okey, terima kasih. Ustaz nak tanya, kalau macam budak punya internet tu dia punya kurang, dia kurang laju ataupun kurang phone, contoh kat handphone pun boleh jawab walaupun internet dia slow. Kalau dia dah jawab, kalau dia dah download aplikasi, dia kata apa, tak perlu internet yang kuat pun boleh. Kita dah try dah. Okey, kalau nampak tak saya punya Google ni? Nampak? Kecil ke nonet? Nampak kecil. Okey, first kali kita search je kat Google Socrative. Kemudian kita klik dekat teacher login. Teacher login. Okey. Okey. Klik teacher login. Okey, untuk login ni paling mudah kalau kita ada akaun Gmail lah. Kalau kita ada akaun Gmail, kita terus saja sign in with Google ni. Kita boleh guna akaun MOE ke ataupun Gmail yang lain? Akaun MOU boleh. Kita letak email penuh. Okey, semua dah login, bagi tahu Ustaz, sebaiknya MOE punya ke persediaan punya? Tak kisah, apa pun boleh. Ini nak test je. Dekat kering. Okey, kalau dah login, dia akan keluar paparan yang macam ni. Socrative, klik teacher login. Sign in with Google. Saya try akaun agama. Ustaz, kalau dia kata your email or password is incorrect, tapi kami guna email Gmail biasa. Ataupun kami tak buat at gmail.com DL tu kot. Yang kami tak guna email MOE, kami guna email Gmail biasa. Email biasa tak perlu at Gmail. Oh, okey. Okey, try.
Kalau email biasa, contoh kan macam agama sejarni@gmail.com, so, saya tak perlu type penuh lah, saya buat agama tersedia je. Okay, lepas kita masukkan email, kita klik next, masukkan password. So, dia akan keluar macam ni. Sampai sini tak? Semua dah sampai sini? Sampai. Okay, sampai sini create account. Okay, sini saya letak nama agama CSIG. So kalau kita dah isi kita punya details ni, semua maklumat yang dia nak ni, kita klik je lah next. Okay, seterusnya kita isi yang soalan dia minta ni, demografik. Kita pilihlah primary school, school name, SK 3 bonus. Itu dah keluar tu. SK bonus tapak Kuala Lumpur Malaysia. Okey lah, semua okey lah. Okey. Macam lemah ni semua lepas cucuk ni. Okey, bila dah isi yang demografik, kita pun join. Klik join So kemudian dia minta role. Select role, teacher lah. Teacher, lepas tu phone number. Phone number 0 08 5207. So klik I agree ni, box ni. Dan klik next. Okay, seterusnya kita pilih account yang kita nak, kita ambil yang free je lah. So creative free. So creative free dan klik finish. So creative free, klik finish. Okay. So sekarang ni dia dah bagi siap kita punya nama room ni. Sedia kan. So nama room ni kalau kita nak tukar, kita boleh tukar lah. Kita pergi kat rooms. Kita boleh tukar.
PJ 2021. Apa? Oh, tak boleh. Jamil. Oh, tak boleh tukar. Kalau tak boleh tukar, kita redor je lah. Ini tak penting pun. Okey, saya nak tunjukkan paparan muka depan dia. Pertama dia ada launch ni. Kemudian dia ada quizzes. Kemudian dia ada rooms, report dan results. Okey. So apa fungsi launch ni? Launch lah, maksudnya kita nak launchkan soalan peperiksaan tu. Contoh, pada pukul 8 pagi adalah untuk subjek matematik kan. So kita pun klik launch, kita klik quiz dan kita pilih soalannya. Sini tak ada soalan lagi lah. Okay. Untuk kita launchkan secara real time soalan tu. So semua murid dia akan masuk kepada rooms kita. Kita bagi dia nama rooms ni, sesedia ni, dan dia akan mula jawab kita punya kertas peperiksaan. Kemudian quizzes. Okay. Quizzes ni lah yang kita nak bina soalan. So sekarang kita nak bina soalan. Okay. Contohnya sekarang ni saya akan bina soalan. Kita add quiz. Kita create new. Create new. Okay. Kita buat je tajuk. Kita buat tajuk ujian test 1. Okay. So yang ni align quiz standard ni tak payah usik. Semua benda tak payah usik. So terus kita mulakan soalan. Ini adalah bentuk soalan dia. Pertama, ini adalah multiple choice. Ini adalah true or false. Ini adalah short answer. So kita mula try dengan multiple choice. Kita klik multiple choice. Okay, kita buat soalan. Contoh soalannya mungkin kita akan buat dalam bentuk gambar. Contoh saya bagi gambar. Saya letak gambar haiwan kan. Okay. Saya ambil gambar ular. Okay. So soalan dia saya buat, apakah nama haiwan ini? Okay. Jawapannya kita tentukanlah. Ular. Semut. Ni kena try soalan juga Ustaz. Boleh. Boleh cuba. Cicak tikus. Sekarang cikgu buat
Okey dah, semua dah buat dah? Ustaz, Ya. kita try tadi kita untuk MCQ kan, multiple choice. Multiple choice. Okey, kita klik. Lepas tu dia ada quick question. Kita nak type, nak buat soalan tu kat mana Ustaz? Okey, ni dekat dalam ni. Tengok kat atas ni, kita klik quizzes. Okey, quizzes. Okey, sekali saya tunjuk Quizzes. Are you sure want to leave? Yes. Okey, saya buat sekali Okey, add quiz. Create new. Nampak tak? Sekali Ni, add quiz. Okay, add quiz. Create new. Kemudian kita bagi nama untuk soalan kita tu. Contohnya saya buat tadi. Bagian test 1. Terus kita buat jawab soalan kita. Sekarang ni kita cuba dulu untuk multiple choice. Okay, macam tadi saya buat soalan tu bergambar. Klik kat gambar ni. So kita boleh pilih lah gambar dalam kita punya simpanan. Ambil gambar beruang tu. Jadi kat sini kita buat soalan dia. Apakah nama haiwan ini? Kita buatlah pilihan jawapan. Tikus, semut, beruang, katak. Kalau kita nak buat 5 jawapan pilihan pun boleh. Tambah lagi. Rama-rama. Okay. Ini contoh soalan multiple choice lah. Okey, kita dah buat jawapan semua. Okey, semua dah siap yang multiple choice. Okay, beres Okay, kalau dah beres, seterusnya kita cuba untuk soalan berbentuk true false pula. Okay, scroll je bawah ni. Scroll je bawah. Yang soalan tadi tu kita add answer dia kah? Kita bagi jawapan? Tadi kan kita dah buat jawapan dia. A tu apa. Kemudian kita tentukan jawapan dia. Contohnya kalau jawapan dia tu beruang, kita letak dekat C. Kita klik kat situ. So di hijau kita dah bagi jawapan. Okey. Okay, kita scroll bawah untuk soalan bentuk true false. Okay. Kita buat soalan, kita bina soalan. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi true ke false? Jawapan dia true lah kan? True. So kita siap jawapan dia. True ataupun false.
Untuk point ni saya cadangkan cikgu tak payah usik lah. Ni ada point ni kalau kita nak bagi markah dah lebih. Tapi bagi saya kalau kita buat objektif kan biasanya kita tak ada tentukan markah soalan ni berapa kan. Jadi kalau kita nak tentukan juga boleh. Sebab nanti masa dia nak kira peratus tu dia akan ada apa? Ada pengiraan dia yang lain pula. Jadi baik kita biar je satu point tu. Ataupun soalan true false ni kalau kita nak letak gambar pun boleh. Tapi untuk soalan matematik ni tak adalah gambar kan. Ataupun cikgu ada apa kata apa? Soalan lama dalam Word. Cikgu tukarkan dalam bentuk gambar. Kan? Bentuk gambar. So upload je. Contohnya saya pun tak pasti kalau saya ada bahan ni. Okey, saya ada soalan macam ni kan. Saya ada soalan dia macam ni. Allah. Soalan dia macam ni. Jadi saya nak masukkan gambar tu dalam saya punya soalan. Jadi saya ambil sebahagian je. Sini. Saya crop dulu. Saya save. Okay. So dekat sini saya ambil balik soalan saya tu. Okey, soalan yang tadi. Okey. Okey. So kita boleh bina soalan daripada sini. Okey, lepas tu kita tentukan jawapan dia. True or false. Itu lebih kurang. Tapi untuk jawab soalan ni tak adalah. Saya buang balik gambar ni. Okey, siap untuk yang soalan bentuk true false ni. Okey. Okey. Seterusnya kita nak cuba untuk soalan bentuk short answer. Okey. Scroll je ke bawah. Okey. Contohnya kita nak ambil gambar juga kan. Ya, kita ambil gambar. Contohnya saya okey. Apakah nama barang ini? Okay. Untuk short answer, kita bolehlah buat pilihan jawapan juga, tapi dia tak ada ABCD lah. Ini bukan pilihan jawapan tapi dia adalah skema. Contohnya, kalau kita rasa kita nak bagi markah juga murid jawab back. Kan? Back. So, kalau murid jawab dengan apa ni? Dengan back saja pun dapat markah. Ataupun murid-murid jawab dengan beg sekolah. Kan? Ataupun murid jawab dengan perkataan beg sandang. Kan? So tiga-tiga ni jawapan ni kalau kita nak bagi markah kalau budak-budak tu jawab dengan ketiga-tiga ni. Kan? So kita buat skema. Okay. So kalau budak-budak tu jawab dengan beg pun betul. Dia jawab beg sekolah pun betul. Dia jawab beg sandang pun betul.
Okey tak? Macam mana? Siti siap Siti? Boleh tak? Siap. Siapa siap boleh apa ni, klik raise hand eh. So, okey, terima kasih. Dan barang sampai. Buat 3 orang siap ni. Cukup 10 orang raise hand, saya ni saya submit ni. Next. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Sembilan orang. Yang lain-lain ni? Tak dapat login.
So yang lain-lain macam mana progress? Kalau dah siap, raise hand. Ustaz nak tanya. Hmm. Uh, uh, kalau kita guna Sokratif ni, kita tak boleh nak access untuk, uji murid untuk writing ke Ustaz? Sebab dia ada MCQ, true or false, lepas tu yang ada 2-3 lagi tadi. Tapi yang untuk writing macam mana Ustaz? Kalau kita nak test murid untuk writing, kita boleh guna yang mana? Writing tak boleh. Memang tak ada assessment untuk writing lah. Semua kita kena jadikan dia dalam bentuk yang dia bagi ni je lah. Hmm. Okey. Kalau okey Nora ada, okey cukup. Nora ada. Okey, seterusnya. Okey cukup dah 3 ni Okey, kita dah nampak 3 cara kita nak buat soalan. Pertama dalam bentuk multiple choice, yang kedua true false, dan yang ketiga dalam bentuk short answer. Okey. Jadi kita dah siap semua, kita save and exit. Save and exit. Okay. So kita nampak kita punya quizzes tu. Ni tajuk tadi ujian test 1. Ujian test 1. Okey, setelah ni nak tutup bunyi sikit. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bagi soalan tu kepada murid. Okey, sekarang ni dah pukul 8 pagi kan. Pukul 8 pagi untuk soalan bahasa Melayu. Okey. So soalan dia tadi yang ujian test 1 ni kita andaikan bahasa Melayu lah. Okey, saya launch, klik launch. Okey. Saya klik launch, saya pergi ke quiz. Okey. Saya select yang ujian test 1 tadi dan saya klik next, dan kemudian saya klik instant feedback. Okay, saya tutup yang show question feedback ni. Ini untuk kalau budak tu boleh dapat, murid boleh dapat jawapan secara on the spot. Dia jawab satu soalan, dia boleh dapat jawapan. So kita tak nak tu, kita hide dulu. Cuma kita perlukan require name saja. Yang lain-lain tak payah usik. So kita terus klik start. Okay. So sekarang ni saya nak cikgu-cikgu masuk melalui student. Okay. Cikgu pergi dekat bahagian ni, Sokratif. Sokratif tadi. Cikgu masuk dekat student login. Okay. Student login, cikgu masukkan room name saya tadi. Okay, room name saya tadi nama apa? Seseja kan? Seseja. So cikgu masukkan dekat student login ni room name Seseja. Seseja. Pastikan huruf besar semua Seseja. Okay, sekarang ni saya minta cikgu jawab soalan saya tadi yang saya dah launch tu.
Okey, lagi saya ulang Okey, sekarang ni saya nak cikgu jawab, cikgu sebagai student jawab kepada soalan yang saya dah launch tadi. So cikgu pergi dekat student login, cikgu masukkan room name, sebab room name saya tadi apa kat depan ni seseja kan. Okey, ni seseja. Cikgu masukkan room name seseja. So bila dah masukkan room name, klik pastikan huruf besar semua. Okey. Sebab dekat sini saya punya semua huruf besar. Jadi dekat student login pun room name dia mesti huruf besar. Seseja tu semua huruf besar. Kemudian klik join. Soalan yang ada gambar hewan juga. Ya. Kita anggap tu soalan bahasa Melayu lah. Pukul 8 pagi kan. So lepas klik join, masukkan nama. Nama penuh lah. So contoh nama budak tu mungkin Muhammad Herman bin jantan. Tak nak Pino, jantan. Okey, nama penuh dia. So kita akan pastikan murid-murid kita tulis nama penuh. Okey, dalam room yang kita sediakan tadi. So murid tu akan tekan done. Okey, cikgu tekan done. So sekarang boleh mula jawab. Sekarang boleh mula jawab. Cikgu nampak tak? Sekarang ni saya nampak semua jawapan cikgu. Yang dah jawab Kak Aina, Kak Mi, Abalong, Fatin, Uzaimah, Irwan. Betul semua jawapan. Tak betul pun tak apa. Ni salah. Pria ejaan. Back. So saya nampak secara real time murid-murid saya yang masuk. So murid-murid ni murid I ni, I kena tulis nama penuh. Nanti kita tegur budak tu. So dia masuk nama penuh. Okay. So masuk dalam minggu ni cikgu-cikgu cuba test dengan murid-murid. Pastikan ajar mereka masuk dengan nama penuh. Sebab kalau macam ni nanti dia akan keluarkan ni. Ain apa semua ni kan. Irwan. So pastikan biasakan mereka masuk dengan nama penuh supaya rekod tu senang kita dapat. Herman tak jawab lagi sebab Herman tengah ni. Herman jawab. Tikus. Lalu baik sekolah. Okey, sekarang Herman pun dah jawab. Okey, sekarang ni semua jawapan murid kita nampak real time lah. Kalau kita ada 40 soalan, so 40 ni kita nampak cikgu kita buat. So, pada hari peperiksaan tu, guru pengawas boleh take action lah. Contohnya, dia tengok murid yang bernama Anwar belum lagi menjawab soalan nombor 3. So dia bagi tahu dalam grup tahun 4. 4A ke 4B ke 4C murid tersebut bagi tahu dah yang dia tak buat lagi, dia ketinggalan ataupun tertinggal yang nombor 3 contohnya kan. So guru pengawas boleh membantu kat situ. Okay, sekarang ni saya tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 je anak murid yang jawab untuk pada hari ni, pagi ni untuk ujian bahasa Melayu pukul 8 ni 19 orang yang jawab. Yang lain-lain dah tak masuk. Okey, ada yang bagi cucuk apa semua kan. So sekarang ni pada pukul 9 pagi tamatnya waktu kan. Okey, sekarang ni kita andaikan sekarang dah pukul 9 pagi. So, cikgu guru pengawas, apa tugas guru pengawas ialah klik finish. Klik finish. Okey, guru pengawas yang jaga kelas tu akan klik finish dan cikgu pengawas akan dapatlah semua data-data ni. Okey. So guru pengawas lepas finish tu habislah dia punya kerja. Kelas tu.
So dia akan pulangkan balik kelas tu kepada guru penggubal ataupun guru yang penggubal yang untuk mengira markah. So guru penggubal, apa yang guru penggubal boleh dapat ialah boleh tengok pada export ni. Okey. Pergi dekat export kat sini. Export. Okey. So dekat sini kita boleh download complete result Excel. Okey. Saya cuba tunjukkan kepada cikgu-cikgu, saya download. Okey. Okey. Ini contoh cikgu-cikgu punya anak murid kita punya jawapan lah. So skor dia kat sini. Okey. So kadang-kadang kita tak nak tengok ni semua kan. Kita nak tengok tu semua. Kita nak skor je lah. Kita pun delete lah. Mana yang tak penting. Kita delete je. Kita ambil je skor je. Okey. Semua markah murid dah siap generate dalam Excel macam ni. Okey. Yang keduanya kita nak tengok setiap murid punya jawapan. Okey. Okey, individual student dalam bentuk PDF. Okey. Yang ni kalau kita nak explanation ni semua kita kena upgrade Pro lah. Kita nak guna yang basic je, yang free ni. So, kita klik download. So sebab murid kita ramai, jadi mungkin lambat sikit lah, ambil masa. Okay, so nampak tu dia dah keluar. So dia dalam bentuk zip. So kalau cikgu tengok kat sini contoh kita ambil satu orang student. Okay, ini contoh kertas periksa dia. Murid yang bernama Ain ni. Okay, nama dia, ini room yang dia masuk, maknanya bahasa Melayu lah. Kan? Kita nanti kita setting room tu dengan nama bahasa Melayu. So ini adalah markah dia. Markah penuh. So markah tu dia dah generate secara automatik lah. Sebab tadi kita bagi sama rata 1 point semua kan. Jadi 1 point tu mungkin mewakili dalam 35% lah kan. 33.33% lebih kurang macam tu. So kalau dia macam murid ni dia betul 2, jadi markah dia 66.67%. So dalam bentuk PDF dan kita boleh print lah untuk simpanan kita atau murid-murid kita yang dapat apa nama ni orang panggil apa, kita nak pilih yang TP6 ke apa semua kan, kita boleh kat sini. Alright, itu yang kedua lah. Yang seterusnya kita nak tengok result summary. Okay, apa dia result summary, kita download, kita tengok dulu apa dia. Okey, ni dia result summary. Summary ni kita boleh tengok. Contoh kalau cikgu lah buat soalan matematik kan. Okey. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kenapa ramai buat 19? Okey, kalau kita buat 3 kali 3 sama dengan berapa kan? Kita jawab dia. Ada yang jawab dalam pecahan, ada dalam bentuk 80-an. Jadi kita boleh analisa. Kenapa murid kita banyak jawab macam ni? Kenapa murid kita tak pilih jawapan yang macam ni? Okay, apakah nama haiwan ini? Kenapa anak murid kita pilih ramai? Ada juga yang pilih dekat tikus ni. Adakah sebabkan beruang ni ada macam tikus kot? Lebih kurang gitulah. So kita boleh menganalisa setiap soalan yang kita bagi kepada murid-murid untuk kita ambil tindakan selanjutnya terhadap murid tersebut. Seterusnya kita tengok pula yang ni pula, answer key PDF ni. Yang ni tak boleh. Okey, itu adalah contoh analisa yang kita terima lah. So, macam mana pada pandangan cikgu? Okey ke tak okey ni? Saya rasa okey sangat pasal cikgu pun tak payah nak buat apa nama ni? Nak marking tak payah. Kan? Ni yang paling okey lah pada saya. So kita tak boleh lah anggap periksa yang kita buat ni macam periksa dalam kelas.
Kita kena buat dia mengikut kesesuaian yang apa yang kita ada. Yang pentingnya kita telah melaksanakan assessment dekat anak-anak murid kita. Itu pada pandangan saya lah. So ada soalan tak? Kalau okey, ada soalan? Ustaz, Ya. kalau budak masuk lewat Right. tapi masih dalam waktu ujian, dia masih boleh access lah. Boleh. Selagi cikgu guru pengawas tak klik finish tadi. Guru pengawas dia akan klik finish. Dia macam periksa kan. Pukul 9 kita dah collect kita punya paper budak. So dalam sekretif ni pukul 9 guru pengawas dia kena klik finish. Kalau cikgu-cikgu nak buat bentuk soalan yang lain macam kami kata tadi apa? Nak buat writing kan? Nak buat writing ke ataupun nak buat apa ni kerja khusus ke, bolehlah buat dalam bentuk yang lain. Tapi bentuk yang mana yang sesuai kita gunakan dalam bentuk sokratif tawarkan ni, kita gunakan sebaiknya. Mungkin kita boleh bagi 50% markah dekat sokratif ataupun 50% markah daripada kerja khusus ataupun writing. Itu mungkin cikgu boleh handle sendirilah dengan anak murid. Betul. Okey tak ada soalan Okey, seterusnya saya nak sambung balik dengan slide saya tadi. Okey. Ini adalah contoh yang saya nak tunjukkan. Kronologi gerak kerja guru semasa hari peperiksaan. Okey. Okey, dia ada dua guru lah. Pertama, guru penggubal. Guru penggubal ni guru penggubal ni adalah guru yang guru yang menggubal lah soalan, buat soalan. Okey. Okey. Yang keduanya ialah guru pengawas. Okey. Guru penggubal dia gubal soalan. Dia buat soalan, dia tentukan nama room tu dan sebagainya. Okey. Kemudian guru pengawas. Guru pengawas ni adalah guru yang menjaga kelas tu pada hari tersebut. Tapi sini tak ada kelas lah. Kita tetapkan pengawas tu dia jaga tahun. Contoh tahun 4 bahasa Melayu kan. Okey, pada hari Isnin tahun 4 bahasa Melayu semuanya tahun 4 tahun 4 sama ada 4A, 4B, 4C di bawah pengawasan guru pengawas tersebut. Okey. Kemudian tahun 5A dan 5B di bawah pengurusan guru pengawas yang telah ditentukan. Kemudian kelas 6A atau tahun 6A dan 6B di bawah pengawasan guru pengawas yang kita tentukan. Okey. So guru pengawas tu jadual dia apa semua tu kita tunggu pada Puan Asmaniza lah. Cikgu Asmaniza yang akan menguruskan. Itu pihak SUP yang akan menguruskan lah. Tugas saya hanya menjelaskan tentang bagaimana menggunakan sokratif. So kronologi dia pada hari periksaan. Contohnya pada hari Isnin kita ada periksa bahasa Melayu, paper bahasa Melayu pukul 8 pagi ya. So kronologi dia yang pertama guru pengawas. Guru pengawas. Okey, guru yang menjaga tahun tu. Okey, bahasa Melayu dia jaga untuk tahun 4 contohnya. Contohnya Cikgu Ustaz Zul. Ustaz Zul bertugas sebagai guru pengawas untuk pada hari Isnin. Okey ya.
untuk pada hari Isnin dan pada pukul 8 pagi, okey, Ustaz Zul perlu bersedia dengan set soalan quizzes. So dia kena contact kepada penggubal. So penggubal akan bagi room, nama room tadi lah daripada guru pengawas. Okay, bila Ustaz Zul dah dapat room, kemudian Ustaz Zul akan menghantar notis nama room tu kepada murid. So nama room tu jangan dihebohkan dulu kepada murid. Pada pagi tu baru hebohkan. Okay, pada pukul 8 pagi tu terus mungkin pukul 7.50 pagi boleh WhatsApp ke kelas dan bagi notis peringatan. Contohnya pastikan murid tulis nama penuh, okey, masa yang ditetapkan 1 jam sahaja, pukul 9 pagi tamat, maka murid-murid pun tak boleh jawab, tamat di situ saja. Kemudian bagilah nombor cikgu kalau rasa boleh bagi kot kan. Nombor telefon sebagai rujukan, mana tahu murid-murid tak tahu nak jawab ataupun tertinggal bas ke apa semua kan. Maknanya dia tak tahu macam mana nak masuk Sokratif. Mungkin dia akan WhatsApp cikgu secara personal. Kemudian nyatakan room. Okey. Nanti saya buatlah contoh dia punya skrip tu macam mana kita nak hantar kepada setiap tahun. Kemudian guru pengawas pukul 8 pagi, so tugas guru pengawas pada masa tu ialah dia akan klik lunch quizzes. Okey. Maknanya dia akan memulakan sesi sesi peperiksaan dengan lunch quiz tadi. Kemudian guru pengawas dalam tempoh tersebut, guru pengawas akan mengawasi perjalanan peperiksaan dan peka jika terdapat sebarang pertanyaan dari murid. Contohnya soalan berkaitan dengan tu. Jadi sebab tu kalau yang sebaiknya ialah guru penggubal itu adalah sebagai guru pengawas. Okey. Tapi kalau guru penggubal tu sampai tahap, contohnya dia juga yang jaga tahun 4, dia juga yang jaga tahun 5. So yang kes macam ni kita kena bagi satu je lah kepada guru tersebut untuk mengawas. Tahun 5 mungkin akan beri yang lain. Tapi mesti ada connection lah antara guru yang menjaga tahun 4 dengan tahun 5. So guru pengawas jika ada soalan tentang soalan, forward dia kepada guru penggubal. So penggubal akan bantu jawab dalam grup. Rasa guru pengawas pun, guru penggubal mesti ada dalam grup kelas kan, tak ada masalah. Terus kemudian guru pengawas bila tamat saja, sampai saja waktu masa pun dah habis, contohnya dah sampai waktu pukul 9 pagi kan, periksa 8 hingga pukul 9 dah tamat. So guru pengawas akan klik exit ticket. Okay, klik exit ticket untuk sesi monitoring. Okay, so kemudian dia terus klik finish. Klik finish ya. So bila guru pengawas dia klik finish saja, tamatlah. So murid-murid yang lambat ke apa semua tak boleh jawab dah. Okay, murid-murid yang tengah jawab hanya sampai soalan yang dia mampu jawab je lah. Itu je lah yang akan keluar dalam dia punya markah nanti. Itulah markah yang dia terima. Okey. Sampai situ je tugas guru pengawas. Kemudian guru pengawas akan serah tugas lah kepada guru penggubal. So, itu je cara ataupun kronologi pada hari peperiksaan. Okey. Seterusnya untuk pelaksanaan PPT online kita ni, ini adalah jadual dia. Jadual. Tadi Datin dah tetapkan, dah bagi tahu saya yang tarikh yang akan dijalankan ialah pada 27 hingga 30 Julai. Maknanya minggu selepas cuti seminggu hari raya Aidiladha, hari haji. Okey. So pada minggu ni
saya harap cikgu-cikgu bolehlah buat running test lah. Kita bagi tempoh seminggu ni untuk uji lari penggunaan Socrative ni. So cikgu boleh guna akaun lain lah sementara. So untuk periksa nanti kita kena buat akaun lain Kemudian pada 5 Julai ke 23 Julai kalau cikgu rasa cikgu dah boleh je, cikgu bolehlah mula dengan menggubal soalan. Okey. Kalau nak buat JSU pun boleh. Saya tak tahu lah kena buat JSU ke tak. Tapi JSU tu penting sebab nanti kan kalau orang kata apa, kalau cikgu nak contohlah kan, cikgu nak contohnya soalan nombor 1 hingga 5. Soalan 1 hingga 5 kalau matematik contoh mungkin untuk soalan perpuluhan saja. 6 sampai 10 mungkin untuk pecahan. 11 sampai 15 untuk 11 hingga 15 untuk soalan dalam bentuk masa dan waktu. So setiap soalan 5 soalan tu, soalan yang pertama adalah untuk dalam bentuk multiple choice. Mungkin boleh buat analisa yang macam tu nanti. Itu terpulang kepada panitia masing-masing lah. Kemudian pada 24 dan 26 kita buat pengesahan. Okey. Guru penggubal kena share lah. Guru penggubal boleh share. Dia ada button share dekat situ tadi kan. Yang masa nak export tu, sebelah tu ada share, button share tu. Cikgu penggubal boleh share dengan KP. So KP boleh semak secara online saja. Kemudian yang itu nanti saya akan jelaskan. Saya akan buat video pendek lah penerangan. So kemudian hari peperiksaan 27 hingga 30 dan untuk pengurusan markah murid dan analisa saya rasa dah tak susah sebab jawapan dan markah tu dah automatik kita terima. Okey, Socrative dah buatkan untuk kita. Jadi kita tinggal nak sort aja. Okay, murid ni daripada, sebab tadi kita buat untuk tahun 4 sekali kan, tahun 5 sekali contohnya kan. So maknanya tugas guru cuma tinggal nak sort aja. Okey, contoh yang macam ni tadi kan, guru cuma nak sort aja murid tu daripada kelas mana dan sebagainya. So saya rasa itu sajalah daripada saya tentang Socrative ni. Ada soalan lagi tak? Ustaz, saya tak ada soalan. Cuma saya tengok jadual penggubalan soalan tu, saya rasa saya ada kena buat perubahan sikit. Sebab yang matematik saya tengok dua-dua Abalong ada menggubal 2 soalan. Lepas tu untuk tahun 4 tu Zuri tak mengajar juga. So saya rasa better Zuri ambil 1. Sebab kita kira bagi kerja lah. Sebab tahap 1 kan tak ada peperiksaan. Sebab tadi kan ada masa saya tengok Abalong sains boleh kena gubah, matematik pun. Lepas tu setiap tahun 4 je matematik sedangkan Abalong dengan Zuri. So better Zuri tolong buat soalan untuk matematik. Okay, terima kasih. Terima kasih Atin. Ada lagi soalan? Ni bukan soalan kita kena war-warkan tentang murid ni. Kena war-warkan lah. Kena war-warkan lah. Tengoklah solusi saya Lagi ni. satu Ustaz. Macam mana kita nak make sure parent sediakan anak dia dan ambil exam ni on time. Suratlah. Parent pun tak faham juga kan? Surat dan kita bagi orang kata apa, panduan macam mana nak menjawab. So cikgu dalam seminggu ni cikgu boleh try dululah, try and error dulu dengan anak murid. Okey, terima kasih. So kalau tak dah ada masalah ke boleh tanya saya lah. Macam mana nak menguruskan Socrative ni murid. InsyaAllah. Rasa mudah sangat ni, tak ada susah pun. Senang sangat.
Cikgu boleh mulalah dengan ujian topikal ke kan, gunakan ni. So nanti kalau ada mengantau ke dah siap lah tengok ada bukti. Sebab kalau kita nak tunjukkan dalam live worksheet ni apa semua kan, kalau kita tak laksanakan PPT ni, susah kita nak kumpulkan budak-budak kita semua buat orang kata apa, peperiksaan, ujian. So kita harapkan dengan PPT ni kita dapat data murid dan juga orang kata apa, prestasi murid dengan ramai sikit lah. Kalau selama ni kalau kita buat apa online pun, offline mungkin dalam separuh atau lebih sikit je kan. Jadi kalau kita harapkan PPT ni meningkat sikit lah, mungkin boleh ke 25, ke 30, ke 35 orang murid ke, sebab dia nampak ni adalah peperiksaan besar kan. Jadi dia mesti ada persediaan yang lebih untuk kat situ. Jadi cikgu boleh gunakan peperiksaan apa ni, kita punya PPT ni. Kalau saya kata cantik cikgu buat ujian tu dalam bentuk topikal kan. Kalau saya dalam masa harap mungkin saya akan buat dalam bentuk topikal. Mungkin saya ambil 10 soalan untuk tema 1, 10 soalan untuk tema 2 dan soalan tema 3 kan. Contohnya lah. Terpulang kepada panitia masing-masing lah. Okey, itu saja daripada saya tentang Sokratif. Kalau cikgu-cikgu ada masalah boleh rujuk saya lah secara kata apa, secara dalam WhatsApp. So daripada saya itu saja. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis ni kepada Puan Mimi.